Ada soalan daripada penonton kita, pendengar kita. Saya bacakan mungkin ditujukan pada kedua-dua ahli panel lah. Okay, Assalamualaikum. Bila kita merujuk pendidikan sebagai melahirkan insan, bukan profession, dan saya imbau ada disebut dalam tulisan atau kuliah bagaimana program pendidikan itu perlu direncana bermula daripada pendidikan tinggi kerana ia membentuk piawaian dan tujuan yang perlu digarap beransur-ansur oleh peringkat pendidikan yang lebih bawah. Adakah ini bermaksud seseorang individu itu tidak teraktualisasi sebagai insan sehinggalah dia menerima pendidikan tinggi tersebut dalam erti kata takdik? Itu persoalan yang pertama. Adakah semua individu perlu menerima pendidikan tinggi? Soalan yang lanjutan samalah. Dan bagaimana seorang yang berusaha mendaki tangga sosioekonomi dengan pendidikan, dengan berusaha menjadi profesional seperti menjadi guru, jurutera, doktor misalnya, dapat lahir daripada kerangka takdib ini. Atau takdib menjadi pelengkap kepada pendidikan sekular. Sebagainya mungkin dah disebut tadi kan, tuan-tuan. Silakan. Ya, ini soalan yang baik ya. Alhamdulillah dia menunjukkan bahawa yang bertanya sedar tentang suasana dan permasalahan yang wujud itu kan. Pertama sekali saya nak sebut tentang pendidikan tinggi tadi. Saya ada nyatakan macam mana Rasulullah SAW sendiri bila dia membangunkan, yalah sekarang ni orang cerita pasal politik dia kaitkan dengan Madinah lah kan. Padahal Madinah itu hanyalah satu penjelmaan kepada apa yang lebih mendasar. Hatta yang itu pun maknanya dia memerlukan orang kan. Jadi orang itu dibangunkan di Mekah, dan kalau kita lihat di Mekah pun Rasulullah kalau dalam sejarah kita belajar kan daripada kecil lagi, semua yang awal memeluk Islam tu semua orang dewasa. Sayyidina Ali je yang dikatakan paling muda yang memeluk Islam kan. Tapi yang generasi awal yang kata first 10 ke, semua orang dewasa. Di situ dah menampakkan tentang apa yang ditanya tadi. Sebenarnya di situ ada jawapan dia. Kan? Sebab dengan adanya orang dewasa yang dibangunkan ilmu kefahaman itu, dialah yang akan membimbing orang-orang bawahan dia. Dengan maksud apabila kita melahirkan seorang ilmuwan pada tahap yang tinggi, pada tahap yang dewasa, dia akan mampu membimbing lebih ramai daripada generasi bawah dia. Berbanding kalau kita macam sekarang ni, ini penting juga dengan apa yang kita nak buat ni. Saya nak sebut macam bila kita cerita tentang institusi takdib dan kita menyebut ini suatu institusi yang bersifat, ialah kalau dari segi kerangkanya postgraduate kan? Dan kita nak jadikan itu suatu institusi yang sifatnya awam, public, tapi bukan private, tapi private yang bukan berasaskan perniagaan kan. Kita nampak kalau dalam di negara kita pun universiti ada universiti awam, ada universiti yang swasta. Tapi kebanyakan institusi swasta memang ditubuhkan atas asas profit making lah. Macam dah jadi macam satu kefahaman kalau private ini mesti mahal kan. Kalau sekolah swasta mesti mahal kan. So di samping itu kita lihat ada juga usaha-usaha untuk mewujudkan institusi yang bukan bersifat perniagaan, tetapi berasaskan wakaf, infak, tetapi kebanyakannya di peringkat rendah. Kan? Macam Tuan Haji Farid usahakan pun masih lagi di peringkat sekolah tahfiz, semua tu sekolah rendah. Yang menengah ke atas ni tak ada, yang universiti ke atas tak ada lagi. So kita nak mulakan institusi tadi ni, kita akan mula di situ. Dan ini mengambil pengalaman yang diusahakan oleh para sanatah juga bila dia membangunkan ISTAK, bangunkan sebagai institusi pengajian tinggi di peringkat master dan PhD. Sebab orang inilah, hasil daripada sinilah yang akan tadi macam disebut dalam soalan tadi, yang akan turun menggagaskan, membimbing dan generasi-generasi yang berikutnya. Kalau polisi, dialah yang akan buat polisi yang betul, kan, dia akanlah yang akan memperbetulkan polisi-polisi yang salah. Kalau dia mengurus, dialah akan membetulkan tadbir urus,
kan. Jadi semua itu akan kesannya akan turun ke bawah. Sebab tu penekanan tentang pendidikan tinggi ni memang penting. Dan kalau disebut tentang apakah semua perlu mendapat pendidikan tinggi ni, kan kadang-kadang bila orang nak menyumbang, kalau dia kata disumbang kepada pembangunan sekolah peringkat bawah, semua ramai kanak-kanak boleh belajar, kan. Jadi dia rasa sumbangan itu lebih penting. Kita tak katakan itu salah, tapi takkanlah sepanjang 20 tahun ini orang menyumbang ke situ, tak ada langsung yang nak sumbang ke sini, kan. Sekurangnya kalau dalam 10,000 orang menyumbang sana, ada 2-3 ribu yang menyumbang ke sini. Sebab kita pun macam saya sebut tadi, kita akan fokus kepada usaha yang pendidikan tinggi dan realistik. Kita tak pergi besar, kan. Jadi sebab apa? Sebab dia orang fikir kalau dia infak kepada institusi pengajian tinggi, orang yang akan manfaatkan institusi itu tak ramai. Berbandingkan dia infak kepada yang ni, sebab akan ramai. Itu antara logik yang tak salah. Tapi bila difikir balik macam Tuan Haji sebut tadi, kan, akhirnya orang yang remaja ni bila dia dewasa nanti dia ke mana? Kan? Ataupun yang mengajar dia tu datang daripada mana? Kan? Siapa yang membekalkan pengajar-pengajar yang akan mengajar mengisi sekolah-sekolah tu? Sebab tu kita kata kalau ada 10 sekolah rendah yang berasaskan infak, kalau ada 1 ini pun dah cukup. Ataupun kalau ada 21 pun cukup. Kan? Tapi sekarang ni tak ada langsung. Saya boleh katakan tak ada yang sedemikian. Dengan kerangka dengan yang saya sebut tadi, insan, ada kemudahan infrastruktur dan kandungan tu. Kita dah ada insan, orangnya, kita dah ada kandungannya. Cuma kita perlukan kemudahan untuk beroperasi, kan. Jadi di situ saya kata kalau 20 di sini, kalau ada 1 kat sini pun dah cukup. Kan. So mungkin Tuan Haji boleh tambah pada apa yang soalan tadi. Bisa nampak itulah signifikannya kita fokus pada peringkat itu. Encik Farid, soalan tadi. Mungkin saya boleh highlight lah sebab Adib soalan tu ada banyak kan. Sebahagiannya disentuh oleh Dr. Wan. Tapi ada sebahagian soalan tu yang mungkin dah disentuh secara